atas kita orang-orang yang sudah mengetahuikan dia bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita yang belum mengetahuinya dengan jalan tafsil. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan atas kita orang-orang yang sudah mengetahui bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita yang belum mengetahuinya sambung kemarin. Jadi perkara aqaidul iman semuanya 50. Kemudian 50 perkara ni berkait la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada bersakut di situ lah. Bila kita kata la ilaha illallah, ada bersakut di situ. 41. Begitu juga Muhammad Rasulullah ada bersakut itu 9. Kemudian kita tahu dah, faham dah huraian dia. Kemudian nak sambung dah. Dan atas kita, yakni wajib atas kita ampunya fikiran yang ada akal fikiran elok, bahawa berfikir pada dalil-dalilnya, bahawa berfikir pada dalil-dalilnya supaya jangan jadi taklid, bahawa berfikir pada dalil-dalilnya, dalil aqaid, supaya jangan jadi taklid. Kerana taklid itu khilaf ulama. Serahnya berkata kufur. Pada itu kita kena fikir sendiri. Bagi nampak bahawa berfikir pada dalil-dalilnya, dalil aqaid, supaya jangan kita jadi taklid. Kerana taklid itu khilaf ulama, setengah kata kufur. Hingga nyata ia 50. Dengan dia dengan fikir. Bagi kita orang yang memikir. Dan atas kita pula. Atas kita makna wajib atas kita. Orang-orang yang sudah mengetahui, pandai dah. Wajib bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita yang belum mengetahuinya. Nak ifil kita. Itu kewajipan kita. Kemudian iktikad belajar semua tu dengan tafsir itu 50. Jadi semua perkara tu 50. Aqaidul iman 50 perkara mengandungkan dia kan 50 tu semuanya, semua 50 oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid. Bila kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dua kalimah tauhid. Kalimah yang pertama la ilaha illallah, kalimah yang kedua Muhammadur Rasulullah. Nanti berkait di situ 50. Mengandung melazimi sebagai kandung atas jalan ijma' secara umum. Jadi berkait secara umum, sekira-kiranya kita hurai dah. Nak buat tulis sifat 20 di dalam la ilaha illallah boleh. Makna dua kalimah tauhid. Pilih itu. Maksud dengan kalimah di sini kalimah laghawiyah. Kalimah laghawiyah, bukan kalimah nahwiyah. Bagaimana hai? Maksud dengan kalimah di sini ialah kalimah lughawiyah, bukan kalimah nahwiyah. Kalau kalimah nahwiyah banyak nak. La satu kalimah, ilaha satu kalimah, illa satu kalimah, Allah satu kalimah. Di situ saja 4 kalimah nak. Ini kata 2 kalimah saja nak. Kalimah laghawiyah, bukan kalimah nahwiyah. Kalau ikut nahwu 7 kalimah semua. Makna 2 kalimah tauhid itu sebagai kandung atas ijma', jalan ijma'. Dan dikehendaki dengan mengandung itu iaitu melazim, bersakup paut. Itu makna melazim. Melazim makna bersakup paut, mesti ada di situ. Lazim, tak dapat tidak ada kait di situ. Bila ilallah tu 41. Lazim ada di situ. Macam mana huraiannya? Dengan makna. Itu nak hurai melazim. Apa makna melazim? Dengan makna bahawasanya manakala adalah Allah Ta'ala itu Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah Ta'ala itu Tuhan. Lain tak boleh.
Nasyaya tentulah sabit baginya perkara-perkara yang wajib yang 20 itu mana melazim. Tidak boleh banyak kali yang tu. Dengan makna bahwasanya manakala adalah Allah Ta'ala itu Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dia dua Tuhan. Bila kata dia dua Tuhan, nasyaya tentulah sabit baginya, mesti baginya perkara-perkara yang wajib yang 20 itu. Tidak akan jadi Tuhannya mana. Bahkan bukan 20. Semua sifat-sifat kemalan ada di Tuhan belakang. Tapi hak 20 itu wajib kita belajar dengan tafsir. Lain pada 20 itu pun banyak lagi. Dan tentulah ternafi daripada Allah. Dan tentulah ternafi daripada Allah. Tentulah ternafi. Inilah yang dikatakan istihalah. Ternafi itu. Dan tentulah ternafi daripada Allah. Inilah yang dikatakan istialah. Yani tidak ada segala lawan-lawan yang wajib. Yani tidak ada segala lawan-lawan yang 20 yang wajib. Lawan-lawan itu mustahil. Tak ada juga bagi istialah. Tak ada lawan je nama istialah. Dan tentulah ternafi. Tidak ada istihalah daripada Allah lawan-lawannya, lawan-lawan yang wajib yang 20 yang mustahil itu. Bahkan semua kekurangan, bukan hak tu saja. Semua sifat-sifat kekurangan tidak ada pada Tuhan. Tak boleh ada pada Tuhan. Habis. Jadi 40, wajib 20, istihalah 20 jadi 40. Ada lagi satu. Dan tentulah patut baginya, bagi Allah membuatkan mungkin dan meninggalnya. Boleh. Padan. Ikut suka dia lah. Harus. Dan tentulah patut. Boleh. Dan padan baginya, bagi Tuhan itu membuat mungkin atau meninggal. Dan meninggal ikut suka dia. Padan. Itu harus. Dia nak buat apa dia nak tinggal. Tak apa. Jadi 41. Habis ya tu. Boleh. Faham lah. Mudah itu. Dan bahwasanya. Balik pegang lagi. Tadi. Atas pada bahwasanya tadi. Dengan makna tadi. Dan bahwasanya. Manakala. Adalah Nabi Muhammad itu pesuruh. Muhammadur Rasulullah. Mula Muhammad itu pesuruh Allah. Apa kita faham? Dan manakala. Dan bahwasanya manakala adalah Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Apa itu? Nasyaya tentulah sabit baginya, mesti baginya empat sifat yang tersebut telah lalu. Tidak akan jadi pesuruhnya lah. Mudah itu. Dan ternafi daripada inilah dinamakan istialah. Itu ternafi itu. Dan inilah dinamakan istialah. Itu sifat Nabi. Dan inilah dinamakan isyalah. Sifat Nabi. Adapun mustahil bukan sifat Nabi. Dan ternafi daripada Muhammad empat perkara yang lawan-lawannya, lawan wajib yang mustahil itu tak boleh ada. Jadi wajib 4, isyalah 4 jadi 8. Ada lagi satu. Ini dia. Dan patut nanti. Harus. Dan patut boleh bersepakai dengan sifat manusia. Tak bercanggah. Apa salahnya? Lagi Rasul, lagi dia bersifat dengan sifat manusia Arab Syariah. Mudah itu. Dan patut, yang padan dan boleh bersepakai, bersifat dengan sifat manusia yang tersebut, yang telah lalu. Makan, minum, bekerja, buat tu. Habis kan tu. Dan lazim daripada benar Muhammad. Dan lazim daripada benar Muhammad. Pada khabarannya. Apa yang dia cerita semua benar. Dan cerita-ceritanya itu. Apa yang dia cerita tentu benar. Tak kala dia bersifat dengan benar. Sidik. Tentulah apa yang dia cerita itu betul. Itu maksud dia. Apabila dia bersifat dengan sidik. Tentulah apa yang dia cerita semua benar. Bahwasanya apa dia cerita.
bahwasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa pesuruh yang lain daripadanya daripada dia. Beberapa pesuruh yang lain daripadanya daripada Muhammad. Dia cerita juga. Memang benar. Kerana bahwasan Nabi kita SAW mengkhabar dengan demikian itu ada bagi Allah beberapa pesuruh. Dia juga cerita. Dan itu ada bagi Allah beberapa pesuruh. Dia cerita juga. Nabi. Dan lazim daripadanya daripada ada bagi Allah Ta'ala beberapa pesuruh pula. Dan lazim daripada ada bagi Allah Ta'ala beberapa pesuruh yang Nabi cerita pula. Mereka itu macam mana pula? Bersifat mereka itu beberapa pesuruh dengan perkara itu. Bukan Nabi kita aja bersifat dengan sidik. Amanah Nabi lain macam tu lah juga. Bersifat mereka itu segala rasul dengan 4 perkara itu sehingga akhir barang yang tersebut telah lalu tadi. Habis. Itu kita bicara daripada mula kitab dengan sampai tani. Kemudian ini nak sambil ada. Maka barang siapa mengiktikadkan, mengaku dalam hati. Maka barang siapa mengiktikad, mengaku dalam hati dia makna kedua-dua kalimah itu. Apa dia? Dua kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna dia? Maknanya Allah jua Tuhan, Muhammad pesuruh Allah. Maka barang siapa mengiktikadkan, mengaku dalam hati makna kedua kalimah itu. Makna kedua-dua kalimah itu tulis. Iaitu. Apa dia makna kedua-dua kalimah itu? Iaitu. Allah jua Tuhan. Satu. Mana la ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Dan Muhammad Rasul Allah. Itu makna dia. Kalimah yang pertama la ilaha illallah. Apa dia makna dia? Allah jua Tuhan. Kalimah yang kedua Muhammad Rasulullah. Apa makna dia? Muhammad itu Rasul Allah. Maka barang siapa mengiktikadkan, mengaku dalam hati makna kedua-dua kalimah itu, dia mengaku dia Allah jua Tuhan. Muhammad Rasul Allah. Dia mengaku dalam hati dia. Jadi macam mana? Saya mengandunglah dan melazimlah itu iktikad. Mana mengandunglah bersangkut paut. Mengandung dan melazimlah itu iktikad. Iktikad dalam hati itu. Itu iktikad dalam hati seseorang. Itu iktikad di dalam hati seseorang. Mengandung akan iktikad tambatan iman yang 50 itu. Bila dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya dia mengaku. Maknanya dia mengaku Allah Ta'ala ada wujud, ada kidang, ada bakar, ada mukhalafah, semua 20. Bila dia kata Muhammad Rasulullah, supaya dia mengaku. Sidik ada pada Muhammad. Amanah ada pada Muhammad. Tabligh ada pada Muhammad. Itu maksud dia. Supaya dia mengaku. Dia kata banyak tu berkait habis. Dia kata la ilaha illallah tu berkait habis dah. Supaya dia mengaku ke semua sifat Tuhan. Dia nafi semua benda-benda mustahil. Begitu juga. Bila kata Muhammad Rasulullah, maknanya dia mengaku Muhammad itu ada sifat-sifat yang tertentu. Dan tidak ada lawan-lawan hak sifat wajib itu. Demikian. Maka barang siapa mengiktikad makna kedua-dua kalimah itu. Dia iktikad dalam hati dia. Allah jua Tuhan, Muhammad Rasulullah. Dia pegang dalam hati dia betul. Jadi macam mana? Saya mengandung. Berkait dalam hati dia tu. Jadi supaya dia mengaku belakang sifat-sifat Tuhan. 41 tidak mengaku habis. Itu maknanya. Saya mengandunglah dan melazimlah itu iktikad. Yang dia iktikad tadi ni. Allah jua Tuhan. Mengandung iktikad itu akan iktikad tambatan iman yang 50 itu. Ada dalam hati dia mereka. Berkait dalam hati dia semua dah.
sebagai kandung atas jalan iman. Kemudian jadi macam mana? Dan adalah ia mukmin. Ia orang yang iktikad. Demikian itu. Dan adalah ia orang yang iktikad. Demikian itu. Orang tu apa? Mukmin. Dinamakan orang yang beriman. Fafussiral iman bitasdik. Ditafsirkan iman itu dengan tasdik dalam hati, mengaku dalam hati. Orang tu orang mukmin itu, orang yang beriman. Dan adalah ia orang yang tiga yang tersebut tadi ni, mukmin. Ini orang yang beriman, yang lepas daripada kekal di dalam neraka. Orang yang mukmin yang lepas daripada kekal dalam neraka. Tulis itu. Yang lepas daripada kekal yang dalam neraka, tiada dikatakan. Yang lepas daripada kekal di dalam neraka, tiada dikatakan lepas daripada masuk neraka. Kerana masuk neraka itu mungkin jikalau dia derhaka. Tetapi tidak kekal dalam neraka. Kerana dia mukmin. Ya kan, Arif? Tiada dikatakan lepas daripada masuk neraka kerana masuk neraka itu mungkin jikalau dia derhaka. Tetapi tidak kekal di dalam neraka kerana dia mukmin. Dan adalah ia orang yang iktikad dalam hati bikian-bikian tadi ni, orang tu orang mukmin. Tapi mukmin mana? Mukmin yang lepas daripada kekal dalam neraka. Pasal apa kata lagu tu? Tidak kata lepas daripada masuk neraka. Dah. Masuk neraka boleh jadi. Pasal dia tak semayang, dia beriman. Tapi dia ada hak kena masuk neraka juga. Tapi tak kekal. Pasal dia kata lagu tu. Jadi tak kekal dalam neraka. Orang mukmin masuk neraka pun akhir dia bersyurga. Orang kafir baru kekal dalam neraka. Pasal tu dia kata lepas daripada kekal dalam neraka. Masuk neraka tu mungkin. Tak mau bagi masuk neraka, mukmin dan beriman zahir batin. Nak lepas pada neraka. Nak beri lepas pada masuk neraka, mukmin dalam hati zahir Islam sama. Di luar ni. Baru lepas. Setakat beriman saja Islam tak ada. Dia kena impun iman dengan Islam. Baru lepas daripada masuk neraka. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu dati. Amilus shalihat buat dengan anggota. Kalau beriman saja. Anggota amalan soleh dengan anggota tak buat, tak kekal neraka. Tapi kena masuk neraka. Pasal dia beriman. Tapi tak kekal neraka. Kita tak mau masuk neraka pun tak mau. Tambah kekal neraka. Kalau kita nak buat macam mana? Alladzina amanu wa amilu shalihat. Tak masuk neraka. Boleh. Tak masuk neraka. Beriman dalam hati dan kita buat amal yang saleh. Jadi amalul jawarih itu Islam. Wa fussiral Islam, wa fussiral iman bil tasdiq wa syarahal Islam bil amalul jawarih. Kita dua, satu Islam, satu iman. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Apa dia iman? Mengaku dalam hati. Nanti tak ada siapa tahu. Kita dengan Tuhan. Islam orang boleh tengok. Amal jawarih, rokok, sujud. Titik. Ni iman. Dia percaya dalam hati tapi ibadat soleh, amal soleh tak buat. Itu tak mau. Masuk neraka tapi tak kekal. Pasal dia ada iman. Akhirnya dia boleh bersyurga juga. Kafir tak ada iman. Zuhir Islam pun tak ada. Batin iman pun tak ada. Itu kekal dalam neraka. Kalau orang Islam kita ni, hak mukmin ni, dia beriman elok. Tapi amal soleh tak buat, kena masuk neraka. Jadi, anda hak kepada Allah, anda tak buat amal yang soleh. Tapi iman dia ada. Akhirnya bulan syurga. Akhirnya bulan syurga juga. Pasal dia iman. Kita tak mau lagu tu. Tak mau masuk neraka. Macam mana nak buat? Iman kita pun ada, amal yang soleh pun. Pasal tu dia kata, innal ladzina amanu
Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka syurga. Boleh. Jangan cakap beriman saja. Ulama tu boleh. Dia percaya Tuhan, dia percaya hari kiamat, rukun iman semua dia percaya. Tapi dia buat amal tak? Masuk neraka. Faham? Kita tak mahu lah begitu. Boleh? Kita tak mahu lah begitu. Masuk neraka tu kita tak mahu. Macam mana? Islam semua. Iman dengan Islam ni pun sekali. Iman, amalul qulub. Islam, amalul jawarih. Tulis itu. Perbezaan iman dengan Islam. Perbezaan iman dengan Islam. Iman itu ialah a'malul qulub, amalan hati. Iman itu ialah amalan hati. Adapun Islam, a'malul jawarih, amalan anggota. Maka hendaklah ada pada kita dua perkara ini berhimpun. Maka hendaklah berhimpun pada kita dua perkara ini. Barulah selamat daripada neraka. Barulah selamat daripada neraka. Boleh semua baca. Nena. Bacalah. Perbezaan iman dengan Islam. Iman itu ialah amalan hati. Adapun Islam ialah amalan anggota. Maka hendaklah berhimpun pada kita dua perkara ini. Barulah selamat daripada neraka. Baca Muslimat. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Kalau iman saja macam UMNO tu tadi. Dia percaya, tapi kan buat amal. Amal jawarih tak buat. Kita tak mau. Kita nak boleh lepas daripada neraka. Tak mau pergi kena neraka langsung. Kena ada dua. Impun dua. Tengok dalam Quran. Innal ladzina amanu hadza wa amilus salih. Innal ladzina amanu amilus salih. Impun dua-dua kali. Buka lihat Quran. Lahum tajri jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau saya alladzina amanu saja tadi. Kena ada amilus salih. Oh, boleh pakai. Tengok. Dia hurai. Tu elok tu. Ingat. Habis berhati semua. Dan adalah ia orang yang iktikad dalam hati itu, mukmin, orang mukmin yang lepas daripada kekal dalam neraka. Mukmin saja ya, bukan ada iman, bukan ada Islam lagi. Masuk neraka. Itu tapi tak kekal, lepas daripada kekal. Yang lepas daripada kekal dalam neraka, dia tak kekal lepas daripada masuk neraka. Lepas daripada kekal masuk neraka tentu. Nampaklah? Neraka. Dan makna i'tikad itu. Apa makna i'tikad? Erti bagaimana? Dan makna i'tikad itu mengkejakkan akuan hati, pegangan hati kita teguh. Itu i'tikad. Dan makna i'tikad itu mengkejakkan akuan hati, pegangan hati kita dan kepercayaan hati kita kuat. Itu makna mengkejak. Pegangan hati dan kepercayaan hati kita tu kuat. Itu i'tikad. Itu yang kata iman tadi ni. Dan menetap dengan satu-satu perkara. Menetap di dalam hati. Dan menetap, yakni menetap di dalam hati kita. Dengan satu-satu perkara. Daripada perkara i'tikad. Tetap. Tak ada ragu-ragu. Tak ada belah lagi dah. Tuhan sungguh ada kodrat.
Tuhan semua ada iradat. Tuhan semua ada sama basar. Tak ada belah bagi dah. Faham? Itu orang panggil i'tikad. Faham dah? Itu kata iman tadi ni. Ufussiral iman bitasdik. Ditafsirkan iman itu tasdik. Apa tasdik? Mengejak akuan hati. Kejak, tetap. Tak ada bahasa ragu-ragu dah. Itu iman. Maka i'tikad di sini pada dua kalimah syahadah. Maka i'tikad di sini pada dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka i'tikad di sini pada dua kalimah syahadah bahawa menerima hati dan mengaku hati dengan bahwasanya Allah Ta'ala jualah Tuhan, tiada ada lain sekali-kali. Pegang teguh lagu tu. Itu i'tikad di sini. Itu. Bila kata la ilaha illallah, kita faham, pegang teguh dalam hati kita, Allah Ta'ala Tuhan aku. Allah jualah, dia saja Tuhan aku. Dia saja Tuhan aku. Aku tak bergantung dengan lain dah. Aku tak bergantung, aku tak tupu di lain dah. Tu, i'tikad. Menerima hati. Tak tolak. Hati tak tolak. Dan mengaku hati. Dengan bahawasan Allah Ta'ala jualah Tuhan. Tak ada hal lain. Aku hati ni lah tempat aku bergantung. Hari-hari aku tuju kat dia. Tiada ada lain sekali-kali. Yang ni aku tak tuju ke benda lain. Kalau tuju ke benda lain, orang panggil apa? Syirik. Jadi, aku tak bergantung dengan benda lain. Dia saja. Tempat aku bergantung. Jadi, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji-pujian bagi Allah atas tiap-tiap kelakuan. Sakit ke, susah ke, sehat ke, kaya ke, miskin ke. Aku tak ada lain. Aku hadap dia ya. Itu. Akidah tu. Kejap lah betul. Dengan hati kita. Jangan nak berasa begitu begini. Alhamdulillah ala kulli halin. Puji-pujian bagi Allah tiap-tiap kelakuan. Apa kelakuan? Susah ke, sakit ke? Jadi senang ke? Miskin ke, kaya ke? Apa kelakuan? Aku gantung kepada Tuhan bulat-bulat. Tak pergi lain dah. Jadi, tak ni kata Bengai sakit kata Tuhan tak tolong dia lah. Dia berasama ada saja lah tu. Jadi kita nak pergi tuju ke mana? Kalau tak mau tuju ke Tuhan, nak tuju ke mana pula? Macam kita berdoa lah. Berdoa. Hak kita nak lah. Apa satu yang kita nak. Doa lepas sembahyang. Lepas sembahyang doa. Tak boleh pun. Hak kita nak tu tak boleh. Lama sangat aku doa tak boleh. Aku tak lapar nak berdoa. Tu orang panggil putus asa. Wa man yaqnut min rahmati rabbih fa ulaika humud dhalun. Siapa-siapa yang putus harapan, tak mau harap Tuhan dah. Fa ulaika humud dhalun, maka itulah orang yang sesat. Dia berdoa hari-hari macam malam, tapi benda yang nak tu tak boleh. Dia nak menyebar lah. Aku tak lapar nak berdoa lah. Anak paling pergi ke mana? Mu nak pergi tuju ke mana pula? Ada lagi tempat tuju. Itu pasal apa Tuhan tak terima. Punya marah Tuhan. Pasal mu lah. Ada kesalahan mu lah. Pilih balik ke diri kita. Aku ni ada pasal. Yang nak marah Tuhan. Yang dia tak bagi ni ada masalah lah. Jadi, silap siapa? Silap kita. Itu akidah kita. Itu akidah pegangan hati kita lagu tu. Jangan lari pada Tuhan. Jangan lari pada Tuhan. Pegang tu. Lagu mana pun jangan lari. Mau nak pergi tuju tak? Kalau nak tinggal Tuhan, aku tak mau berdoa dah. Mau nak pergi minta siapa pula? Mau nak hadap lagi ke mana? Ada lagi tempat tuju? Cuma kita kejap. Akidah kita kejap elok. Marilah apa bala pun. Apa bala pun marilah. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji-pujian bagi Allah. Atas setiap kelakuan apa-apa aku bergantung dengan Tuhan.
Tiada ada lain sekali-kali. Dan bahwasa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan utusannya utusan Allah. Antaranya antara Allah dan antara kita. Orang tengah. Jadi Muhammad tu macam postman. Tahu tak postman buat surat kan? Ambil surat sana awak mari kita. Orang tengah. Itu juga Nabi ambil di sana. Di Jibril sana buat mari ke kita. Itu ambil daripada Jibril. Jibril ambil daripada Tuhan. Nabi bawah tu. Itu kata pesuruh utusan. Dan utusannya utusan Allah antaranya antara Allah dan antara kita pada menyampaikan hukum-hukumnya kepada kita. Tidak kita nak tahu di mana. Clear. Utusannya antaranya dan antara kita pada menyampaikan hukum-hukumnya kepada kita. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Laqad lam qahdah. Laqad manna minum syadah. Laqad manna Allah. Manna fi'il madhi. Manna yamunnu. Allah jadi pengain. Laqad manna Allah 'alal mu'minin. Laqad manna Allah 'alal mu'minin. Iz al-izza ba'isa fihim rasulan min anfusihim. Belajar tulis Arab semua. Laqad manna Allah 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim zaka ya hamid. Manna Allah 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum wa yu'alli ya lam mim hamim yu'allimuhum wa yu'allimuhumul kitab al-kitab. Belajar tulis Arab. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu wa in wa alinu kanu ka alik nun wa wa in kanu min qablu minun qahbala min qablu lafi lam faya dolalin lamalik la wa in kanu lafi dalalin mubin wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Siapa sudah tulis? Baca. Jana baca. Laqad manna Allah 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Baca lagi. Laqad manna Allah 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Betul, baca Arif. Firman Tuhan, laqad manna Allah 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Baca kembali. Tak boleh. Baca dia nak asal pada mana ni? Baca masing-masing. Apa semua? Allah Allah dina. Belajar tulis. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya manallah telah memberi nikmat oleh Allah 'alal mu'minin atas kita orang yang beriman. Tuhan bagi nikmat. Apa dia nikmat? Iz ba'atsa fihim rasulan. Kerana membangkit pada kita satu rasul. Itu satu nikmat lah tu. Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kerana Tuhan melantikkan satu rasul daripada jenis kita juga. Bukan malaikat, bukan jin. Kalau malaikat payah. Kalau jin jadi rasul payah. Yatlu alaihim ayatihi. Nabi membaca ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan dosa-dosa kita. Titik. Wa in kanu min qablu, dan adalah manusia dulu belum bangkit Nabi. Lafi dhalalin mubin, dalam sesat yang nyata, gelap gelita. Gelap kejahilan, tidak ada lampu. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Taala bagi nikmat atas kita orang mukmin. Iz ba'atsa fihim rasulan, kerana melantik kepada kita satu rasul. Min anfusihim, rasul itu pula daripada jenis kita manusia, bukan ambil jin dah, bukan ambil malaikat. Yatlu alaihim ayatihi, membaca rasul atas mereka itu ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar manusia akan kitab Quran. Wal hikmah, dan ilmu hikmah. Rasul semua ajar. Quran cerita. Wa in kanu min qablu, dan adalah mereka itu dulu, manusia dulu ni, belum pakai Nabi. La fi dhalalin mubin, di dalam sesat yang nyata. Itu satu nikmat. Pasal itu kita kena sunjung Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Allah Taala malaikat selawat ke Nabi. Orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah ke Nabi. Besar. Nabi itu kami zakat. Satu nikmat yang Tuhan latih, mengajar kita ni. Kalau kita tidak ada rasul, di mana kita nak tahu? Di mana yang kita nak dapat tahu? Kalau tak sampai rasul. Dia yang menyampaikan, bertuah. Kita tengok sebelum pada ada rasul. Orang panggil apa zaman? Jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila diberitahu isteri dia beranak perempuan. Orang dulu-dulu belum pakai Nabi kita, anak perempuan sial, tak boleh belah. Bila anak perempuan bunuh, anak laki-laki kutip belah. Anak perempuan ni nak makan sedap, nak pakai elok, kerja tak larat. Beliang hitam, beliang mahal-mahal semua ada emas duk ada kat badan mereka. Kerja tak larat, nak belah bawa sial. Bila nak beranak, korek lubang. Dia beranak di tepi lubang. Kalau anak laki-laki, kutip wanita belah. Kalau anak perempuan, kamu hidup-hidup. Iza busyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Apabila bidang kata, isteri kau beranak betina, dhalla wajhuhu muswaddan. Suami itu muka hitam, marah. Sial. Tanam hidup-hidup. Itu belum makin Nabi la taqtulu auladakum, jangan bunuh. Siapa ajar? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kerana takut bapa. Allah Taala bagi rezeki ke mak, pak pun. Allah Taala bagi rezeki. Budak tu pun kamu bagi rezeki, Tuhan bagi rezeki. Nak bunuh dia siapa? Sabarlah. Itu. Bertuah kita. Allah Taala anti rasul. Baca kenakan. Tu hari sekali lagi ayat tu. Firman Tuhan, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كان من قبل adalah dulu sebelum pakai Nabi. Lafi dhalalin, sesat yang nyata. Anak-anak Cina bunuh habis. Tak ada lekat nak Cina beranak. Nak beranak kau yang lubang. Nak beranak kau yang lubang. Dia beranak tepi lubang. Kalau hak laki-laki kutik belah. Hak perempuan sama hidup-hidup. Siapa nak beranak semua? Siapa nak beranak? Anak perempuan. Yang beranak siapa dia? Laki-laki beranak. Dah kutik bunuh habis. Turun ayat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Itu kata dia. Yang mengajar kita. Jadi ajar kita semua. Kuhakam. Diajar oleh Nabi. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruhnya pesuruh Allah. Dan utusannya utusan Allah. Antaranya antara Allah dan antara kita. Bapa pada menyampaikan hukum-hukumnya kepada kita. Dia tukang menyampai. Kalau tidak kita nak tahu di mana. Manallah alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan. Melantik satu rasul untuk kepada kita. Kalau kita tetap barat dia. Jadi, pasal tu kita kena sunyung. Nabi kena sunyung, selawat. Jadi, besarkan Nabi, hari peranakan Nabi, Isra' Mi'raj Nabi. Itu adalah kitab faridah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu lauk yang meliputi. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu titik. Apa itu? Majaz. Istiarah. La ilaha illallah titik daripada lauk. Muhammadur lauk yang cukup luas. Muhammad macam lauk yang cukup luas. La ilaha illallah itu titik daripada ayat lauknya. Apa itu? Muhammad ni besar semua pada Allah Ta'ala bukan menyampaikan diri. Siapa yang menyampaikan? Nampak? Dia kata Muhammad yang cukup besar. Jadi, faedah besar untuk kita ni. Bukan Tuhan menyampaikan diri. Tuhan Nabi. Dia kata Muhammad Rasulullah tu laut yang meliputi. Super laut luas dia. Kerja dia. La ilah lah tu titik. Tak tahu mana. Muhammad ni. Kalau nak kira betul-betul ya. Kucar daripada dia. Tidak apa kita nak tahu apa. Dia tak belum menyampai. Itu suruh kita pegang teguh. Etikat teguh Nabi kita tu. Jangan ada berasa berulah lagi. Pada menyampaikan hukum-hukumnya kepada kita. Dan etikat itulah dinamakan iman. Etikat dalam hati tadi. Pegang teguh dalam hati tadi. Allah jua Tuhan. Muhammad Rasulullah. Pegang tu. Dan etikat itulah dinamakan iman. Itu yang kata iman. Ni tak ada iman. Tak beriman. Apa makna? Hati tak teguh. Ni iman tak kuat. Hati tak teguh. Warujihat ziyadatul imani bima tazilu ta'atul insan. Warujihat ziyadatul iman. Iman kita tu kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Iman dalam hati kita. Apa dia iman? Kepercayaan. Etikat tu iman. Kemudian etikat tu kadang-kadang kuat, kadang-kadang tak kuat. Jadi, iman tu. Wafusiral imanu bitasir. Warujihat imanat bit. Warujihat ziyadatul imani. Dihukum bahawasan iman tu kadang-kadangnya kurang, kadang-kadangnya tebal. Kadang nipis, kadang tebal. Pasal apa? Dengan amalan kita. Wa naqsuhu bi nafsihi. Kurang amalan, kurang iman. Banyak amalan, tebal iman. Tengok tu orang manusia. Nak tahu iman dia elok tak elok. Mau tengok dia lah. Jadi, wa rujihat ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan. Dengan sebab taat manusia lebih, iman dia kuat. Wa naqsuhu bi nafsihi. Kurang taat, kurang iman. Tengok manusia. Kalau manusia tu iman dia kuat, rajin, taat, buat ibadat. Zahir ni iman dia baik. Orang yang tak ada iman, iman tak kuat, dia buat nak sembahyang, layang. Dia buat nak tinggal, dia tinggal. Faham? Tengok situ sudah. Manusia ni. Tengok iman, orang ni baik ke tak baik, tengok kelaku dia tu.
Kalau dia ni orang taat, dia tak buang rasul, dia rajin buat ibadat, iman dia baik. Kalau orang tu berasa rajin, dia buat pasal malas, dia tinggal iman dia tak tahu mana. Kepercayaan dia dengan Tuhan tak tahu mana. Kalau orang dia percaya semua dengan Tuhan, dia tak tinggal walau mana. Dia gagah, dia buat juga. Pasal teguh iman dia dengan Tuhan. Orang tak teguh dengan Tuhan, berasa rajin buat, berasa malas, dia tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, tak buat takut. Parah. Tengok, Malaysia sudah tengok. UMNO, tak begitu tengok. Mana ada buat ibadat? Tua-tua dia belum menari lagi. Tak kenal Tuhan. Faham tak? Mu nak jadi sokong lagu tu. Orang tak kenal Tuhan. Itu iman. Iman kita begitu kau. Sakit, susah lagu mana pun. Lagi dia ada akal fikiran, semayang. Tak tinggal semayang. Jangan tinggal ibadat. Agak-agak pakai semayang sampai duduk. Tu. Muslimat dia buat kerusi, duduk semayang atas kerusi. Buat juga. Duduk atas kerusi, duduk bila. Aku nak buat sampai mati. Pasal iman dia tebal. Aku nak buat sampai mati. Susah lagu mana pun. Aku nak rokok sujud. Mana? Iman kita. Tengok situ sudah lah. Jangan payah saja. Ni sakit sikit pening pula tak payah dah. Dia sikit tak payah dah. Iman ke benar. Itu apa pakai iman. Dan i'tikad itulah dinamakan iman. Dan mengucap. Ini Islam ni. Ini amal jawarih dengan lidah. La ilaha illallah. Dengan lidah tu. Dan mengucap seorang. Akan dua kalimah itu. Apa makna mengucap? Artinya bertutur. Dia sebut, bercakap dengan keduanya dua kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Islam. Yang nama zahir. Orang dengar. Tadi orang tak tahu. Iman tak ada satu. Baini wa bain Allah. Antara aku dengan Tuhan. Iman antara aku dengan Tuhan. Islam bila aku kata orang dengar. La ilaha illallah. Orang dengar tak? Amal jawarih. Lidah. Anggota lidah. Itu. Anggota tangan rokok sujud. Anggota lidah baca Fatihah. Itu. Itu Islam. Itu Islam. Iman tak ada lagi. Tak ada satu kita dengan Tuhan. Dan mengucap seorang akan dua kalimah itu. Artinya bertutur. Dia bercakap dengan kedua dua kalimah. Bila dia kata la ilaha illallah, menunjukkan kita orang-orang yang mendengar ucapan itu. Dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita apa erti? Menunjukkan kita orang-orang yang mendengar ucapan itu atas i'tikad itu. Tentulah kita puasa dia adalah dalam hati itu. Pasal itu terbaik dili, tulis lidah. Kita kira begitu sudahlah. Dalam hati dia bukan kira apa. Contoh di lidah tu dia terbaik ilah Allah tu maknanya ada dalam hati dia tu. Faham tak? Menunjukkan kita orang yang mendengar akan ucapan itu la ilaha illallah tu. Menunjuk kita atas i'tikad itu. I'tikad tadi ni. Tentulah tu dalam hati dia Allah jua Tuhan, Muhammad tu suruh. Dan memberi ketahuikan kita dengan dia, dengan i'tikad tadi ni. Jadi bila dia kata, kita fahamlah kata dalam hati dia sudah i'tikad. Tapi kita tak tahulah, kita tengok contoh di luar, di lidah dia. Kemudian jadi macam mana? Maka sebab itulah, sebab menunjuk dan memberi faham. Maka sebab itulah, sebab dia bertutur. Sebab itulah, sebab dia bertutur itu menunjuk dan memberi faham kepada kita. Dia mengaku. Jadi macam mana? Maka sebab itulah, sebab menunjuk tu. Jadi orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah dengan ikhtiarnya serta i'tikad akan makna keduanya. Jadi apa? Jadi orang Islam. Kalau bagi orang Islam. Kalau dia tak tutur, tak tahu. Kalau kita tak tutur, kita tak tahu. Bila dia tutur saja, kita tahulah kata, dia ni orang Islam. Maka sebab itulah, sebab dia tutur tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Menunjuk, kita fahamlah tu. Jadi orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah itu, dia mengucap dengan ikhtiar dia, dengan suka hati dia. Bukan kena paksa.
serta iktikad makna keduanya itu, jadi apa? Jadi orang Islam. Jadi, nak masuk Islam mari. Nak masuk Islam mari. Baca lah. Ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajar ke dia. Ingatlah Allah jua Tuhan. Allah Ta'ala Tuhan kita. Nabi Muhammad tu suruh. Sudah. Ikut saya. Kata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku Allah Ta'ala Tuhan aku. Aku mengaku Muhammad suruh Allah. Habis. Faham? Dia ajar mengucap. Kita ni tak payah dah. Kita ni tak ada masalah. Pasal apa? Kita boleh hukum Islam awal-awal lagi. Ni orang kafir. Orang kafir masuk Islam. Tahu kita dengan dia. Maka sebab itulah jadi orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah dengan ikhtiarnya serta iktikad ke makna keduanya itu jadi orang Islam. Tak kalau orang Islam, maka dilakukan hukum Islam atasnya. Dilakukan hukum Islam atasnya, iaitu anak dilaku di jalan, di kerja. Maka dilakukan, dikerjakan hukum Islam atasnya, atas orang mengucap tadi. Hukum Islam ialah apabila mati kita kena sembahyang kapan? Hukum Islam. Dia yang mengucap. Dilakukan hukum Islam sertanya. Macam mana? Bila mati kita sembahyang kapan? Dan harta dia tak boleh dirapat. Nyawa dia tak boleh dibunuh. Hukum Islam. Dia orang Islam. Faham tak? Itu. Dilakukan hukum Islam. Orang yang mengucap, orang kafir mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh buat apa dah. Nak bunuh dia tak boleh. Nak rapah harta dia tak boleh. Nak buat nayang ke dia tak boleh. Pasal dia sudah mengucap. Faham? Itu. Kemudian kalau dia mati, kita kena sembahyang, kita kena kafan. Pasal cukup syarat. Maka dimasukkan dia ke dalam syurga. Orang tu. Alhamdulillah. Dan jika mengucapkan keduanya pada hati tidak iktikad. Munafik ni. Munafik ni. Dan jika mengucapkan keduanya asyhadu an la ilaha illallah pada hati tidak iktikad makna pun. Cuma dia mengucap takut misalnya. Masa zaman Nabi dulu. Nabi kata siapa tak mengucap aku nak potong tekuk. Dia mengucap juga tapi dia tak mengaku Muhammad. Dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah depan Nabi. Muhammad Rasulullah. Tapi dia kata aja dalam tidak Muhammad dia tak kaya. Faham tak? Tuhan ni. Cerita tu lah. Dan jika mengucapkan keduanya pada hati tidak iktikadkan makna kedua. Di dalam hati dia tak iktikad. Maka dibilangkan orang itu Islam juga. Kita kira Islam juga di sisi kita. Pasal kerana amal dengan zahir daripada ikrarnya. Dia mengaku dengan lidah. Jadi, dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita tahu di mana dalam hati dia. Dalam hati dia tak mengaku. Cuma mengaku lidah saja. Dalam hati tak mengaku. Kita tak boleh nak buat apa juga. Dia mati kita kena sembahyang. Kenapa? Kita kira zahir. Dia tu Islam tu. Batin dia punya pasal lah. Mungkin kira Tuhan tu. Mau tipu. Tu orang panggil munafik. Anak. Kerana amal dengan zahir. Daripada ikrarnya dan ikrar kata dengan lidah tadi. Maka wajib atas kita membicara sertanya. Serta orang tu. Sebagai bicaraan orang Islam. Kena sembahyang. Kena kapan. Kena tanam. Tak boleh nak bunuh dia. Jadi padahal. Dan pada hakikatnya munafik. Pasal dia tak mengaku. Pada hakikatnya munafik kerana dia tidak mengaku. Pasal apa munafik? Dia tak mengaku dalam hati dia. So, bagi munafik. Okay.
Dan pada hakikatnya orang yang lagu tu. Hakikatnya tulis itu. Dan pada hakikatnya orang yang. Pada hakikatnya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Tetapi di dalam hatinya tidak mengaku. Itulah munafik. Dan pada hakikatnya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah tapi dia tak mengaku. Hakikatnya orang itu munafik. Kemudian apa hukum? Maka Allah Ta'ala jualah yang mengetahui. Kita mana tahu lah pokok dia. Kita tahu dia mengucap. Apa tak boleh lah. Yang Allah Ta'ala yang tahu dalam pokok dia betul tak betul. Dia mengucap betul ke tak? Mana kita tahu. Kita kira zahir sudah. Maka Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya. Sebelum tak nyata tanam nifaknya itu. Sebelum nyata. Kita tak tahu. Bila nyata pun kita tahu. Sebelum nyata tanah nifak. Tanah munafik. Sebelum nyata tanah nifak. Kita belum tahu. Nanti saya baca. Maka Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya orang munafik itu. Maka Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya orang munafik. Sebelum nyata tanah nifaknya. Sebelum nyata tanah munafiknya. Nifak itu munafiknya lah. Sebelum nyata tanah munafiknya. Apabila. Tambah. Apabila. Nyata munafiknya. Apabila nyata munafiknya. Wajib atas kita meninggalkan dia. Mana? Ada. Apabila nyata munafiknya, wajib atas kita meninggalkan akan dia. Mula-mula kita tak tahu kata dia munafik. Dia mengucap. Betul, dia semayang. Tapi batinnya tu tak betul. Apa tak? Kemudian kita kira Islam lah. Kita kira zahir. Dia Islam, dia semayang, dia mengucap begitu gini. Betul. Kemudian batin dia munafik. Bila tak nyata kita kira Islam. Bila kita tak nyata kita kira Islam lah senang. Mati kita semayang apa bergaul apa begitu gini kira Islam. Tapi bila nyata kata dia munafik wajib tinggal macam benar. Dia nyata munafik, dia tolak Quran. Tak munafik lagi. Dia kawal apa lagi? Nampaklah. Belum kita tak tahu. Kita ni satu hikmah ni. Apa dia? Satu nikmat yang Tuhan menjadi pati. Tidak kita mana tahu munafik tak munafik dulu dia kita rumah mana kita makan nasi ke dapur dia. Masuk sebagai dapur makan nasi. Tapi bila sekarang pati jadi pati no, aku tak tahu katamu sampai 100 tu. Munafik rupanya awak ni. Satu hikmah. Jadi Allah Ta'ala tahu dah semua dia tahu dah hak ni munafik, hak ni tak munafik dia tahu kita ni. Dia buat lagu ni apa dah munafik aku tak mau dah. Dari tu aku dah makan aku rumahmu lah, aku tak mau dah. Nyata munafik. Jadi sebelum nyata tak apa. Sebelum nyata kita kira zahir. Nyata kita tinggal. Tu dia kata tu. Faham tak? Ingat tu. Nyata terang lah munafik. Dia tak mau huduk hukum dia buat perli main. Buat dia caci-caci main Islam dia buat olok-olok main. Terang lah tu kata dia tu. Menentang. Dan tu nak temu dengan dia. Tu duk rapat apa dengan dia. Tapi duk rapat dengan dia juga. Sokongnya juga. Tengok sini. Maka wajib akan kita membicarakan terusannya sebagai bicara orang Islam. Berarti pasal belum kita tak tahu lagi. Dan pada hakikatnya orang tu munafik. Dia mengucap elok. Tapi dalam batin dia tak mengaku. Hakikatnya dia munafik. Kemudian kita kira zahirnya Islam lah. Maka Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya. Kita tak tahulah tu. Tapi sebelum nyata tanda nifaknya. Apabila nyata tanda munafik, kita pun tahu dah. Tinggal. Dulu Tuhan dia tahu, kita tak tahu. Lalu kita pun tahu dah. Kata dia ni betul munafik. Tanda-tanda munafik. Ting semua pak. Asing kan. Iaitu munafik.
Takrif munafik, iaitu munafik orang yang menyatakan Islamnya dan menyembunyikan kufurnya. Itu nama munafik. Yaitu munafik orang yang menyatakan, melahirkan Islam. Orang semayang, dia semayang. Orang pergi buat haji, dia buat haji. Nampak? Ikutlah kalau. Dan menyembunyi kufur dalam batin dia kan percaya sangat. Ya, dia nak tunjuk dia. Itu orang panggil munafik. Jadi, iaitu munafik orang yang menyatakan, melahirkan Islam dan menyembunyikan kufur dalam batin kufur. Boleh hidup di luar. Dan kelakuan munafik itu pun, dan kelakuan munafik itu pun dilarang atas kita. Jangan berkelakuan munafik. Bagaimana hari? Dan kelakuan munafik itu pun dilarang atas kita. Jangan berkelakuan munafik. Kita bukan munafik. Kita tak jadi munafik. Kita elok zahir batin. Tapi kelaku munafik dijaga kita. Ayatul munafik salah tu. Iza wa'ada akhlafa. Wa iza hadatha kadhaba. Wa iza tumina khana. Kita bukan munafik. Kita Islam tulis. Tapi kelaku munafik tak ada. Jangan. Iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, mungkin janji. Dia orang tu. Ayatul munafik salah tu. Tanda munafik tu 3. Iza hadatha kadhaba. Bila sembang, bukan bohong. Sembang kedai kopi. Dia bukan munafik, dia Islam, tapi tak mau kelaku tu, jangan buat. Jangan ada pada kita kelaku munafik. Dilarang. Kita tengok di Madinah. Nabi kata dah kembang Islam di Madinah. Dah kalau kembang Islam Madinah, Nabi bagi amaran. Sekarang orang-orang lain pada Islam nak duduk dalam Madinah boleh. Jadi hari itu boleh. Sekarang ni kalau dia orang lain pada Islam, dia tak mau Islam, dia duduk pada dalam Madinah, tak ada pilihan dah. Tidak pedang, tidak Islam. Tidak pedang pun Nabi kata tidak Islam kalau duduk sini. Dulu tak kuat dah. Islam tak kuat lagi. Dan ni Islam sudah kembang dah. Ada sikit-sikit lagi tu. Ni kalau nak duduk sini juga kena Islam. Tak mau Islam pun nak pakai pedang. Dia takut pedang Nabi. Dia takut pedang Nabi. Nabi sembahyang lagi. Bila Nabi sembahyang, dia pun pergi. Bulan dulu tak canggih lah dia pergi dah. Pergi sembahyang. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Apabila orang kamat, dia pun bakit melihat ke belakang. Titik. Takut pedang Nabi, bukan sembahyang semua. Itu kelaku munafik. Mu jangan buat begitu. Salam, titik. Yang terawih tu, iman nak rokok dah baru nak pakai. Buat kelaku munafik itu. Kita buat ibadat ni tunjuk semangat. Jangan tunjuk segar. Beribadat tunjuk semangat. Ni mengeliat nak pakai sembahyang. Malah dia orang nak rokok Allah Akbar, nak rokok atas imam tanggung Fatihah. Aku tak payah baca Fatihah dah. Okey, nanti kelaku munafik. Jangan bagi ada pada kita. Kelaku begitu. Kita buat ibadat gemar, yakin kita tuju kepada Tuhan bulat-bulat. Ini akidah kita kuat. Jangan jadi munafik. Dan pada hakikatnya munafik, maka Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya sebelum nyata tanda nifaknya. Dan iaitu munafik, orang yang menyatakan Islam, melahirkan Islam. Orang semayang, dia pun semayang. Orang pergi haji, dia pun pergi haji. Dia bukan percaya sangat. Kita nak tunjuk. Kata dia apa Islam juga. Dan menyembunyikan kufurnya. Dalam batin dia tu. Dia tak percaya ayat Quran, dia tak percaya hukum hakam. So, nama munafik. Tulis lagi. Innal munafiqin. Dia menyembunyikan kufurnya tu. Dan menyembunyikan kufur. Firman Tuhan. Innal munafiqin. Inna. Al-munafiqin. Alif lam min nun alif. Fa qah ya nun.
innal munafiqina fi huruf khafa ad-darki alif lam daraka alif lam dal raka fi darki innal munafiqina fi darki minan nar. Jahre Firman Tuhan, innal munafiqina fi darki minan nar. Orang-orang munafik itu dipasak neraka. Nah, tu munafik. Pun nak buat dekat dengan api tu, beda hamil. Titik. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu pun nak bubuh di pasak neraka. Tak dekat dengan api tu. Beda panas duduk itu, duduk hamil itu. Pasal kafir hak ni, kafir hak ni, hak asli ni, dia kafir asli dia tak tahu apa. Dia bukan tahu apa, dia ni tahu dah ni. Muhammad tak betul, bergiam-giam duduk jadi munafik. Nampak tak? Aku nak bohong dulu. Macam orang alim tak mau amal. Orang alim tak mau amal dengan ilmu. Mu'adzabun min qabla ubadil watan. Disiksa dulu pada kafir semua beralah. Orang alim, dia tak mau amal dengan ilmu. Alimun bi ghairi ilmi ya'malan mu'adzabun min qabla ubadil watan. Orang alim tak mau amal dengan ilmu. Tibalah mengaji balah, jangan duk kira cari ilmu je. Cari ilmu taruh dapat kek, cari ilmu taruh amal dak nak apa. Tak ada makna. Titik. Cari ilmu banyak tapi amal dak. Orang tu seksa dulu pada kafir semua orang lain. Tahu semua hukum dah. Tak amal. Aku nak buang dulu. Kafir ni dia bodoh, dia tak apa. Mu dia pandai belakang dah hukum hakam. Tapi mu tak tiru. Macam ulama amnol. Titik. Apa dah kau dulu. Alimun bi ghairi ilmin ya'malan. Orang alim tak amal dengan ilmu. Mu ada ilmu mengaji. Mu ni tak semayang. Mu tak semayang, mu masuk neraka dulu. Mu tahu dah hukum hakam. Semayang ni wajib, hak ni buat, hak ni kena buat, hak ni yang buat. Dia nak tak langsung. Mu pandai dah pasal apa, mu tak buat. Tak tekan. Kita tahu semua hukum hakam. Hak larang kita tinggal. Hak suruh kita buat. Kita tahu dah. Ni tak. Itu sebab orang jahil. Bahaya. Dengan mengaji saja. Mengaji sambil-sambil buat amal. Mengaji sambil-sambil kita buat amal. Baru berkat. Itu berkat semua dah. Berkat amal dengan ilmu. Tak ada ilmu kita ikut. Dulu kita tak tahu. Apa? Ada orang tulis soalan. Kalau kita tahu orang itu munafik, adakah haram kita sembahyang mayat ke atas dia? Wala tusalli ala ahadin mata minhum abada. Wala taqum ala qabri. Wala tusalli ala ahadin mata minhum. Jangan sembahyang. Fik. Nabi kata, pergi perang Tabuk ada 70 orang. Apa munafik? Wala tusalli ala ahadin mata minhum. Jangan kamu sembahyang atas satu orang yang mati daripada tu. Aku ajak dia perang, lari. Mula-mula elok dengan aku, munafik. Jangan sembahyang. Dia cari kita nak sembahyang. Dia tahu kata kita buat elok. Dia tipu ya. Biar dia parah. Itu hukum syarak lagu tu. Ingatlah tu, kita kena betul semua-semua dengan Tuhan. Hati kita tiap orang kita ni bergantung, kejap teguh dengan Tuhan. Kita duduk dalam dunia ni pun terpuji, di akhirat pun dapat jannatul adni. Syurga yang tinggi. Jannatul adni. Itu jannatul firdaus di atas tu. Pasal kita elok. Pegangan kita elok. Tak ada buat begitu ini. Kita nak hal begitu. Yaitu orang yang munafik menyatakan Islam, lagi akan datang kita tulis lagi. Orang Islam. Apa hukum pula? Anak orang Islam. Pak dia Islam. Mak dia Islam. Terbit pergi ke dunia ni. Tak nak mengucap sama hidup. Sembahyang jangan langsung. Mengucap pun tak. Jangan nak sembahyang. Hidup dalam dunia 60 tahun. Tak pernah sembahyang sama hidup. Mengucap pun tak pernah mati. Apa hukum? Kena sembahyang.
kapan kena. Pasal Islam bakau itu keturunan. Tapi kalau anak orang kafir tak boleh. Anak orang kafir tak boleh. Akhirat itu suka dia. Kita kira zahir, Islam zahir. Islam keturunan. Orang kafir pula. Anak orang kafir. Dia memang dia beriman elok, tapi dia nak lahir Islam dia tak boleh. Nak lahir tak boleh, takut ibu bapa dia bunuh dia. Tapi dalam batin dia tu dia percaya ke Tuhan, percaya ke Rasul, dia tak lahir langsung. Dia ahli syirkah. Tapi mati kita nak sembahyang tak boleh. Mana ada kena Islam. Tapi dia ahli syirkah. Dia iman kuat. Dia tak lahir Islam tu pasal takut. Jadi hukum dia ahli syirkah. Anak kita ni belah. Itu dia tak apa nama ni, dia tak buat amal ibadat, dia tak mengucap, tak ada apa. Dia mati kita tilik kepada ibu bapa dia orang Islam, kita kira Islam zahir. Batin dia kira salah. Lagu tu, lagi kata tulis, satu. Tulis aku. Pecahan itu. Tengok Malaysia. Dia sangkut dengan mak dia. Ha? Sangkut tak dengan ayah mak dia. Mak ayah dia tak. Sudah, tak ada masalah, dia tu dah cerai. Istilah puding. Masalah-salah agama. Tak mati dia agama lain. Tapi dia buat lagu nak terikat. Jaga. Terikat nak jaga dan nak jaga jamuan. Takut dia ayat pada mana keluarga dia bunuh dia. Itu hukum-hukum lagi tu kena kita ingat. Jadi kena ambil tahu nak orang Islam. Kalau nyata dah tak apalah. Nak orang Islam tapi nyata dah munafik, nak apa lagi? Tak mengucap pun tak boleh. Yang tak kata langsung tu. Tak tahu langsung pelaku dia tu. Tapi orang kuat dia orang Islam, mak dia orang Islam. Kalau kita kira tu ya sudah. Jadi kemudian kita iaitu orang yang menyatakan Islamnya dan menyembunyikan kufurnya. Lagi orang lain lagi. Tiga kali baca lagi. Habis dah. Dua muka lagi. Oh, bagi habis. Baca bagi habis kitanya. Berkat. Tak ijazah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.